Hari ni kita buat podcast kita di Westlake Beach, tapi taklah sangat beach sebab dia dekat dengan sungai. Dan insyaAllah kita akan bincang tentang jodoh pilihan keluarga. Hai, selamat datang ke podcast kami. Saya Faiz. Saya Anis. Ramai remaja bertanya soalan pada kami tentang cinta. So, mari kita jawab dalam segmen Bukan Cinta Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam segmen Bukan Cinta Biasa pada minggu ini, insyaAllah, di mana kita akan membincang tentang isu lelaki, perempuan, jodoh, kahwin, cinta dan pelbagai lagi soalan-soalan remaja tujukan kepada kami, dan kami akan cuba menjawabnya berdasarkan pengalaman kami, insya-Allah. Dan seperti biasa hari ini kita santai-santai, kita menjawab soalan anda. Dan pada siapa saja yang first time, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang apa nama dia panggil tu? Butang loceng kot kan, so tidak ketinggalan. Dan apa kita nak bincangkan soalan hari ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanyalah kan, bahagiakah jodoh pilihan keluarga, elak atau beri peluang? Pilihan keluarga dah arrange, tiba-tiba kita disatukan atas dasar suka sama suka di antara keluarga. So macam mana? Apa yang kita nak kena buat? Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, perantaraan antara keluarga ni, jodoh pilihan keluarga, sebenarnya keluarga ni pun dia menjadi medium untuk kita mencari jodoh juga. Betul. Kan bagi saya secara medium tu adalah medium yang baik sebenarnya. Sebab kalau compare lah kan, orang yang bermesej ke kan, berngorak-ngorak, bawa ke hulu ke hilir ke sini ke sana, tetapi at least yalah keluarga dah kenal, dah baik dan sebagainya. Itu secara basicnya bagus. Terjaga kan. Tapi macam itulah, macam kita kata, tak kisahlah jodoh antara keluarga ke, antara kawan-kawan ke, antara senior ke, antara tiba-tiba lecturer kita ke, ustaz-ustazah kita ke, semua ni medium dan betul adalah technical. Medium ni macam mana berjumpa, at the end of the day, antara kita dan juga pasangan kita. The big why. The big why yang paling penting lah sebenarnya. Kita nak berkahwin tu kan, pilihan ibu bapa ni kan, pilihan keluarga. Yelah, kalau kita menolak, kita takut ibu bapa kita terkecil hati ke kan. Mungkin kita tak suka dengan pilihan ibu bapa kita, tapi kita nak tolak, kita rasa terkecil hati. Ataupun kita rasa dia boleh jadi juga kita tak suka, tapi tetap beritu pilihan yang terbaik. Bila sebut pasal parents, pilihan keluarga, ibu bapa, kita kena akui yang tidak semua parents sama kan. Dan bila sebut tidak semua parents sama ni, ialah ada orang diuji, diberi alhamdulillah daripada keluarga yang baik, mungkin parent dia ustaz-ustazah ke dan sebagainya, family baik, alhamdulillah. Tapi ada juga yang diuji daripada keluarga yang tidak berapa baik lah kan. Itu semua ujian yang kita kena hadapi di dunia ni kan. Lain orang lain ujian dia kan. Keluarga yang baik lainlah ujian dia. Keluarga yang mungkin agak jauh daripada agama ni, lainlah ujian dia. So kita kena tengok diri kita kan. Bila kita sebut pasal pilihan keluarga ataupun pilihan ibu bapa ni, kita kena tengok kenapa sebenarnya parents kita pilih pasangan tu. Itu kenapa kan? Sebab yelah, kadang kita takut juga kalau parents tu macam cepat-cepat nak cari jodoh untuk kita tu, mungkin dia tengok kita dah berumur ke pun boleh jadi. Ataupun parents kita rasa macam dah selesa dengan budak tu kan. Tapi dah kenal ke mungkin dah kenal, ataupun yelah antara keluarga dan keluarga pun dah rapat. So kita, apa kata, kita satukanlah anak-anak kita kan. So dia boleh jadi macam tu juga kan. Tapi apa-apa pun, pilihan itu terletak di tangan kita. Betul. Kita tengok balik lah sebab apa parents tu pilih pasangan tu kan. Adakah sebab satu faktor yang kukuh? Kalau parents tu kata sebab dia yang baik, agama dia baik, kenapa tidak? Why not? Kenapa tidak kan? Sebab baguslah parents kita dah jumpa ke orang yang baik kan. Sebab mungkin kita tak dapat nak jumpa parents ni, nampak yang parents tu lebih kenal lebih kenal keluarga pasangan bakal kita tu yang lebih baik, dia orang tahu. Kalau bagus, tak ada masalah, teruskan lah. Itu key point dia sebenarnya adalah calon tu sendiri. Kalau lah dia bukan faktor family pilih tak pilih. Sebab kalau family pilih yang tak baik, kita berhak menolak sebenarnya. Kita tidak boleh memilih pasangan semata-mata sebab parents pilih. Mana boleh macam tu. At the end of the day memang takluk pada diri kita dan pasangan tu sebab apa. Sebab saya bagi contoh lah, ini reality lah kan. Ada pasangan, ada parents yang pilih untuk anak dia sebabkan apa? Sebabkan mungkin darjat ke, ataupun sebabkan faktor-faktor lain kan. Kita tengok benda tu benda yang kita kena tengok balik lah. Bila parents mencalonkan seseorang,
kita kena ukur balik kan, dia berdasarkan sebab apa. Pertama, kalau parents tu pilih sebabkan certain things yang kita tidak setuju, sebenarnya ada benda yang lebih tinggi daripada parents kita, iaitu ketaatan pada agama dan juga ketaatan pada Allah dan juga Rasul lah. And apa ciri-ciri yang Islam tetapkan tentang pasangan yang kita kena pilih? Itu sebenarnya yang lebih penting. Kalau parents meletakkan seseorang tu yang mencapai ciri-ciri apa yang agama perlukan, apa yang agama kehendaki, why not? Kan, teruskan lah. Alhamdulillah, settle. Dia parents, saya nampak macam ni lah, parents punya pilihan tu is suggestion kan? Suggestion yang diberi, and dia boleh jadi memudahkan urusan mencari jodoh untuk kita lah, sebab parents dah kenal. Tapi katakanlah tiba-tiba calon yang parents bagi tu tidak mencapai ciri-ciri yang ditetapkan oleh Islam, tidak mencapai ciri-ciri yang agama kehendaki, kan, memang kita sepatutnya menolak lah, kan, tidak meneruskan lah. Dan saya cadangkan macam ni lah, kan, kalau ada situasi macam ni, ada siapa saya ada situasi macam ni, kita sebenarnya communication adalah paling penting ni. Dia jangan dah sebabkan faktor ni kita boleh bergaduh dengan parents, kita boleh tidak sefahaman dan akhirnya menjadi lebih teruk. Dia duduk, kita sit down, kita bincang. Yang tanya, papa ke mama ke ibu, sebab apa pilih dia ni? Kenapa? Rational kan? Kita berbincang secara rational. Kita bincang sebab apa 1, 2, 3, 4, sebab macam ni. And akhirnya kita kena mempertimbangkan, kita kena meminta supaya Allah lah yang memilihkan untuk kita dengan istikharah, solat istikharah, berdoa, ya Allah, inikah yang terbaik untuk aku ke, kan, doa, tanya pendapat dan sebagainya. Itu adalah combination of usaha yang kita boleh buat, bukan hanya sekadar menerima bulat-bulat. Dia banyak lagi proses suggestion ataupun kehendak parents ni, dia hanya permulaan kata ataupun pembukaan sesuatu proses. Dia boleh jadi ke arah kebaikan ataupun diteruskan, ataupun dia boleh jadi ke arah tidak bagus. So kita pilih lah. Tapi kalaulah jodoh yang calon yang diberikan oleh keluarga tu baik, kan, dia kata baik agama, berilah peluang, kan. Sebab kadang-kadang boleh jadi juga kita ni mungkin dah ada suka ke orang lain, which is kita pun tak kenal sangat orang tu macam mana. Mungkin kita suka dia sebab kita dia ni comel je, macam handsome je, macam cantik je, kita suka kat dia, kan. Dia hanya disebabkan itu. Tapi mungkin parents kita ni dia bagi calon yang baik, kan, calon yang bagus agama, kan. So berilah peluang, kan. Boleh je beri peluang untuk mengenali calon yang diberikan oleh ibu bapa tadi tu. And parents ni memang dia nak yang terbaik untuk anak dia, kan? Dia nak anak dia senang, dia nak anak dia bagus, kan? Tapi kita nak lebih daripada tu. Kita bukan hanya sekadar mendapat keredaan ibu bapa, tapi kita nak dapat lebih daripada tu. Kita nak dapat keredaan Allah tu yang paling penting. Itu yang paling utama pun sebenarnya. Benda tu lah yang paling penting, keredaan Allah. Kalau ni, keredaan Allah tu kita capai, dan kita dapat keredaan Rasulullah dengan sunnah-sunnah dan sebagainya, dan kita dapat keredaan ibu bapa, itulah yang terbaik. Tapi kalaulah kita dapat keredaan ibu bapa, tetapi keredaan ibu bapa tu dia konflik ataupun bercanggah dengan keredaan Allah, kita kena pilih yang lebih tinggi lah. Pendapat kami lah, kami rasa berbincang dengan family, berbincang dengan secara dalam, kan, option-option yang ada, dan dua-dua pihak kena berlapang dada lah, kan. Diri kita, parents kita pun kena berlapang dada, kita bincang, kita justifikan balik. Dia banyak kes benda ni tak boleh nak pukul rata lah, kan. Ada kadang-kadang pilihan family tu lebih baik daripada pilihan kita, kan. So kadang pilihan kita ni lebih baik daripada pilihan keluarga. Dan boleh jadi kadang bila kita berbincang dengan family, dia tak harmoni. Pun ada juga family yang jadi berkeras, kan, macam so jawapan tu tak boleh nak beri pukul rata kepada semua. Tapi cuma benda yang apa yang kami pasti, tak kisahlah macam mana apa-apa situasi pun, yang paling penting adalah diri korang tu, diri kita tu yang nak macam mana. Betul. So kalau kita memang dah clear big why kita matlamat apa semua tu, dan kita tahu kita sangat clear kita nak pilih yang macam mana, kita akan jadi sangat firm, dan kita tak akan terperangkap lah apabila, kan, sekiranya berlaku konflik-konflik, kan, pergaduhan ke apa, kan. Tiba kadang bila macam bila family dah berkeras macam ni juga, kita pun macam tak nak lah bergaduh apa semua, kan, terima je lah pilihan yang pun tak boleh juga. So kita kena sangat firm, kan, usaha yang terbaik. Andai kata berlakunya konflik, kita tak akan terperangkap bila mana kita clear apa yang kita nak sebenarnya. At the end of the day, bila kita nak buat keputusan, kita kena tengok neraca mana yang lebih berat, ya. Neraca Islam tu ialah paling utama, neraca keredaan Allah tu paling utama. Pilihlah yang terbaik. Sebab apa, kan,
akhirnya kan rumah tangga kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita ni terletak di tangan dan juga decision kita, bukan parents kita. Parents kita ni hanya mampu membantu sebab mereka nak yang terbaik, kan? Kita yang bawa direction kita, kan? Kalau parents kita nak yang ke arah kebaikan, selari dengan Islam, selari dengan matlamat kita nak ke arah kebaikan, kita teruskan. Alhamdulillah kita diberi nikmat keluarga yang baik. Tetapi kalau katanya kita memilih satu pasangan yang tidak sebulu ataupun tidak dapat persetujuan parent, atas dasar kita punya pilihan tu adalah pilihan yang lebih mendapat keredaan Allah, kita kena terus dengan pilihan kita lah. Sebab at the end of the day, macam saya cakap tadi kan, at the end of the day, keredaan Allah tu lah yang paling utama. So rasanya itu saja untuk hari ni. Siapa yang ada soalan, jangan segan, jangan silu tanya soalan, kami cuba untuk menjawab berdasarkan pengalaman kami. InsyaAllah jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.